persembahan daripada brass band, daripada Pancanggang Pusat, even daripada DK Barat sekali pun. Jadi kita tahu mereka ini sudah terlatih. Tetapi punca latihannya adalah daripada sekolah saya. Sekolah kami, sekolah pengajar pengurusan muzik. Nice. Okay, saya nak tanya yang pada all cadet, siapa yang main kelas muzik di luar? Tak ada. Semua belajar muzik di sekolah. Betul tak? Semua belajar muzik di sekolah. Ada cikgu lah? Ada cikgu yang mengajar, cikgu mengajar ada ke? Tak ada, belajar sendiri. Wah, bagus. Bagus, sangat bagus. Tepuk pada diri sendiri ya. Maksudnya ada seorang yang fast learner lah. Maksudnya fast learner ada sense of music, ada apa ni bakat semula jadilah. Sama juga dalam anggota pancaragam juga, anggota pancaragam kami semuanya bukan daripada background music semuanya. Semua mereka masuk daripada latihan asas ke tentera laut, mereka kosong muzik. Mereka dipilih berdasarkan kepakaran mereka. Bila mereka datang ke sini baru kami train mereka. Kami train mereka daripada kosong sampailah boleh. Begitulah. Saya nampak cadet baru nampaknya ada karakter-karakter begitulah ya. Betul tak? Okey, skop untuk hari ini adalah saya akan bagi terangkan sejarah umum ya, sejarah TLDM, sejarah muzik TLDM. Organisasi kami, kekuatan anggota pelatih, kelayakan akademik, struktur laluan kerjaya bagi anggota lain pangkat berkepakaran pancaragam, dan silibus yang kami ajar di sekolah kami, fasiliti sekolah muzik dan aktiviti yang telah dilaksanakan. Okey, secara umum ya, kita ambil balik kalau siapa yang dah belajar ataupun saya ulang balik ya. Sejarah Tentera Laut Diraja Malaysia bermula dengan pasukan simpanan, iaitu Strait Settlement Naval Volunteer Reserve pada tahun 1934. Sekarang keanggotaan adalah hampir 16,000 orang seluruh Malaysia. Dan di dalam pangkalan pun kita ada anggota lebih kurang ada dalam 12,000 13,000 anggota. Sekarang kita ada pusat pertahanan kata 9 pangkalan TDM, 4 sarjana komunikasi, 11 unit pasukan sukarelawan, 1 pusat hidrografi. Dan sekarang kita ada markas Armada Barat dan markas Armada Timur. Armada Barat kita ada di sini, sekarang di Lumut, center ada, dan di Timur di Sabah. Kenapa di Sabah? Sebab biasa kalau kita baca currency situation pun di Sabah a lot of conflict Waktu kita TLM meletakkan satu pusat pemerintahan di sana supaya mengukuhkan lagi kita punya armada di sana. Okay, nilai aset-aset TNM kita dianggarkan berjumlah 15 bilion ya. Kita ada kapal berbagai kelas, 2 buah kapal selam, 6 buah helikopter Superlink dan 6 buah helikopter Fennec. Okay, kita go to sejarah muzik TLM. Sejarah bermula pada tahun 1964 di pangkalan Woodland. Woodland dulu sebelum pusat latihan berpindah di Tanjung Kelih, kita punya latihan anggota lain-lain pangkat berpusat di Woodland, Singapura. Selepas tu baru mereka berpindah di Tanjung Pengalih untuk anggota lain-lain pangkat. Buat masa sekarang kita TLDM mempunyai 3 buah pasukan pancaragam. Semalam lawatan di brass band, lawatan untuk persembahan semalam adalah pasukan brass band KD Pelando. KD Pelando adalah sebuah unit, salah satu unit di dalam TLDM. Dan pancaragam KD Sultan Ismail sekarang berpusat di Johor, Tanjung Pengalih Johor. Dan pancaragam pusat TLDM kita yang tadi sebentar tadi yang berpersembahan. Okey. Selain 3 pancaragam pusat yang operasi, kita ada pusat latihan iaitu Sekolah Pengajian Pengurusan Muzik. Dan anggota yang anda lihat tadi yang berdikir barat tu adalah salah satu pelatih kami. Yang 3 lah, yang lain semua WOJ. Yang 3 tinggal yang tu saja. Okey. Kebetulan kalau kamu lihat dikir barat itu, mereka adalah salah satu program, salah satu kursus yang mereka ikuti dalam program Diploma Seni Muzik
di bawah Akademi Seni Warisan dan Kebudayaan Kebangsaan Aswara. Mereka adalah salah satu adalah calon pertama yang TIDN telah bekerjasama dengan Aswara untuk mendiplomakan mereka. Jadi mereka tengah mengikuti kursus diploma selama 2 tahun bersama kami. Dan selepas after 2 tahun mereka akan graduate dengan diploma Akademi Seni Warisan lah. Ini keseluruhan pancaragam anggota TIDM seramai hampir 100 lebih lah, termasuk di KDSI Tanjung Pengalih. Okay, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan daripada adik-adik, daripada datuk, tuan-tuan, puan-puan? Tanya terus je. Pusat hidrografi adalah pusat pencataan untuk kedalaman. Mereka akan ukur kedalaman laut. Jadi setiap kali kapal kalau daripada Selat Melaka masuk ke sini, di dasar laut tu ada kita punya tinggi dan rendah tanah tu. Jadi kapal tu selalu akan grounded kalau tidak ada orang yang mencartakan dasar laut tu. Jadi pusat hidrografi ni adalah sebuah pusat yang mengupdate setiap kali pergerakan bumi je mereka akan update di situ. Mereka ada alatan-alatan yang teknologi tinggi lah. Sekarang mereka berpusat di Pelabuhan Kelang. Just for the additional info, Pusat Hidrografi Nasional juga merupakan salah satu badan yang ditauliahkan dan untuk menghasilkan carta-carta laut di negara Malaysia. So semua walaupun pihak awam, agensi awam, dia menggunakan carta-carta yang dikeluarkan oleh Pusat Hidrografi Nasional. Sampai itu juga Pusat Hidrografi Nasional akan mengeluarkan jadual sea tide, maksudnya pasang surut air yang kita gunakan untuk diperlukan nasional. Ia juga digunakan oleh agensi-agensi luar seperti Jabatan Laut. Even Singapura pun also dia refer kita juga. Kalau melalui pelayaran kita, mereka akan refer juga. Misalnya kapal-kapal kargo mereka pun, mereka akan refer kita punya carta juga. Okey, saya teruskan dengan organisasi. Okey, seperti biasalah kita dalam organisasi ni kita ada bos, kita ada ni, betul tak? Kan? Kalau Naval Cadet ni mesti ada siapa ada pegawai waran tadi saya nampak kan? Pegawai waran kan? Pegawai waran. Saya nampak pegawai waran ni memang dia punya apa? Kalau panggil kat sini kat LLP, kalau yang betul-betulnya anggota ni kita tengok macam kita kena hormat dia sebenarnya. Betul tak? Hormat dia tak? Hormat. Dia orang berpengalaman lah itu kalau saya tengok tu. Ada BO, ada semua tu baguslah. Okey, untuk organisasi sekolah muzik, saya ketua sekolah Lieutenant Muhammad Iswan bin Muhammad Isa di LDM. Bos saya ketua fakulti Komander Muhammad Faris bin Daud. Okey, di dalam organisasi KD Pelanduk ni, KD Pelanduk adalah pusat latihan untuk anggota lain-lain pangkat, pusat latihan lanjutan. Misal kata mereka daripada Tanjung Pengalih, mereka mengikuti asas tentera laut. Mereka belajar kawat, mereka belajar rutin ketenteraan dan sebab transition antara public to military personnel. Then after that, mereka datang ke KD Pelanduk. Mereka akan belajar tentang kepakaran masing-masing. Mereka sudah dibahagi. Di sana kita akan bahagikan, okey, anggota ni pergi kepakaran memasak, pergi kepakaran KRL, kepakaran komunikasi, kepakaran ni. Dan anggota yang berkepakaran pancaragam. Dan mereka akan datang ke KD Pelanduk dan mengikuti kursus di tempat kami. Jadi KD Pelanduk ni dia punya ibu dia. Jadi di bawah ada fakulti-fakulti dia. Kami ada fakulti pelaut, fakulti kejuruteraan, fakulti bekalan dan pengurusan. Dan di fakulti bekalan dan pengurusan di bawahnya tu ada beberapa sekolah. Dan salah satunya adalah sekolah pengajian pengurusan muzik. Okey. Dan di bawah saya pula, saya ada beberapa orang jurulatih yang kompeten dan berpengalaman. Ya. Bermula dengan saya punya pegawai jurulatih saya, Lieutenant Muhammad Nur Khalid Syafiq Kamal. Ketua jurulatih saya, pegawai waran Muhammad Rizal, pegawai waran 2. Okey. Cik Amir ya. PO Sabini dan PO Ajenan Bensain. Dan ini dia punya hierarki kami lah di situ. Dan setiap anggota saya ni dia ada kepakaran masing-masing. Walaupun mereka ni kepakaran mereka tu spesifik.
Tetapi mereka ada juga kepakaran-kepakaran lain. Mereka boleh bermain drum, dalam masa sama dia boleh main saxophone, dalam masa sama boleh main bass. Ada seorang tu dia dia boleh bermain bermacam-macam. Tetapi mereka ni kebanyakannya melalui pengalaman-pengalaman yang mereka telah lalui sepanjang perkhidmatan mereka. Dan sebenarnya antara saya dengan Khalis, mereka lagi lama lagi berkhidmat daripada perkhidmatan TLN. Mereka lagi lama. Jadi saya dalam prinsip okey, kita kalau dalam prinsip muzik tidak ada pangkat. Dalam prinsip akademik saya tidak mengira pangkat. Sebab akademik akan mati kalau kita kira pangkat. Dan akademik akan mati kalau kita berkira tentang pangkat. Jadi kebanyakan anggota-anggota saya boleh refer saya, dan saya tak tahu, saya refer dia orang. Jadi dalam bidang akademik kita tak ada kira pangkat. Tapi dalam aspek pengurusan baru kami kira pangkat. Kami demand pangkat tu. Tapi kalau aspek akademik saya tak tahu ke, saya tanya dia orang. Sebab dia orang pengalaman. Jadi kita rugi. Ya, saya pasti banyak-banyak level kadet baru ke apa semua ni, ada yang mungkin ada ilmu-ilmu yang lebih daripada senior dia. Jadi yang senior pun jangan risau. Kan? Jangan malu. Pergi je jumpa yang kadet. Kalau kadet tu tahu apa ke, pergilah, apa masalah je kan. Okey. Jadi kita dalam bab aspek akademik kita tidak kira pangkat. Itu prinsip saya lah ya. Yang lain mungkin lain orang dia punya pendekatan dia. Okey, setakat ni keanggotaan untuk pelatih saya di bawah Sekolah Pengajian Pengurusan Muzik. Saya ada pengambilan 214, 215, 206 ni. Sebenarnya dia punya bilangan pengambilan dia daripada sejak awal Navy tu ada. Sekarang dah pengambilan ke 216. Sekarang 217. Next akan datang pengambilan ke 218. So 218 tu Navy telah hasilkan beribu dah, saya rasa berpuluh ribu dah anggota TRDM ni. Jadi di bawah saya sekarang yang ada sekarang intake 214 seramai 18 orang yang tadi yang berdikir barat tadi tu. Dan diorang mengikuti diploma seni muzik. Dan intake 215 dan 216 ni on job training di pancarangan pusat, brass band, dan tadi tiga pancarangan operasi tadi itu. Dan mereka akan menimba pengalaman melalui situ. Dan itu pelatih saya juga. Dan saya akan memantau dia orang punya kualiti, prestasi, disiplin mereka melalui saya punya jurulatih-jurulatih saya. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okey. Boleh saya tanya tak? Okey. Siapa main saxophone? Tak ada saxophone. Brass. Okey, brass. Siapa main trombone? Trombone tak ada. Okey. Siapa main apa ni? Trumpet ada. Ada main trumpet. Okey, siapa nama ya? Ian. Oh, Ian main trumpet. Sejak umur berapa? Sejak umur 13. 13 tahun sudah main trumpet. Belajar sendiri ataupun ada cikgu mengajar? Di sini aja. Sini aja. Okey, siapa sini tu? Dah previous senior 4 dan 4 dan tahun ini 4. Okey. Maksudnya belajar daripada senior semua. Tidak ada cikgu yang formal mengajar. Tak ada. Oh, okey. Bagus. Maksudnya senior tu memang bagus dalam bab muzik dia lah, betul lah. Betul lah. Okay. Selain tu ada tak yang main tuba? Tuba ada? Okey, tuba sama nama? Haikal. Wah, Haikal banyak TV okey lah. Masa sesuai lah. Tuba ni. Sama juga belajar dengan senior? Belajar dengan senior. Senior garang tak? Tak? Oh, tak garang. Ada macam Navy tak? Macam ni, kalau tak boleh je push up ke, ada tak? Tak ada? Ada? Oh, ada juga eh? Oh, okey. Jadi kita sebenarnya dalam kita punya military punya lifestyle, kita selalu tekankan disiplin. Okey? Saya suka nak berkongsi lah macam mana cara military kita nak train anggota yang dia tak ada apa, umur dah 18 sama 19 tapi tak ada apa pasal muzik, tapi macam mana mereka boleh cepat belajar Selalunya memang kena ada gitulah orang panggil training under pressure. Training under pressure maksudnya kita bagi training tapi kita at least kita bagi sikit satu pressure dia. Mungkin kalau paling simple kita bagi ni masa dia. Masa tu cukup pressure.
Kalau kita cakap hari ni saya nak awak pandai dalam masa 3 jam, itu dah pressure dah untuk ni. Ya? Training under pressure tu sangat bagus. Dan saya percaya, saya dulu sekolah Datuk Hamzah tu, Datuk Hamzah Pelabuhan Kelang. Dan saya pacarkan pula, kenal lah sekolah Datuk Hamzah? Tahu tak? Tak kenal? Lasal Kelang tu? Lasal. Saya sekolah Datuk Hamzah, dulu saya band juga. Saya band dekat sekolah Datuk Hamzah. Dan saya memang selalu fight dengan sekolah yang saya join ni. Tapi jauh beza lah. Jauh lah. Kami sekolah gangster lah, okay. Sekolah gangster. So St. John kita tahu disiplin dia, dia punya cara pendekatan dia memang bagus. Jadi kalau kata push up tu jangan mental lah. Itu benda tu memang kena ada sikit je lah. Jadi budak tu baru menjadi anggota tu, pelatih tu ataupun student tu akan lebih nak cepat belajar. Sebab dia sikit ada pressure. Kita kena ada pressure. Okey, untuk kelayakan akademik untuk JLT saya Lieutenant Muhammad Iswan. Saya memiliki ijazah sarjana muda Music Composition daripada UiTM Shah Alam. Dan Lieutenant Khalid memiliki ijazah sarjana muda Music Performance dari UiTM Shah Alam. Okey, puan. Sama-sama. Okey. Kami graduate tahun 2010. Kami adalah pegawai graduan TIDM yang memasuki perkhidmatan setelah habis belajar daripada Universiti Awam. Jadi kami apply macam minta kerja lah kan. Minta kerja, minta Navy kan. Saya nak masuk Navy lah ni kan. Itulah cerita dia. Dan selebihnya saya punya anggota SPM dan diploma. Tapi kita jangan cakap dia SPM dia tak tahu apa-apa. Sebab pengalaman dia tu telah banyak membantu mereka ni. Mereka lebih ada ilmu lebih daripada saya. Sebab saya belajar muzik je. Tapi mereka belajar muzik dan istiadat di dalam TIDM, istiadat dalam ketenteraan. Benda tu tidak diajar dalam universiti. Istiadat dalam istiadat istana ketenteraan tu. Benda tu tak diajar di universiti, tapi mereka memiliki benda-benda tu pengalaman. Jadi kita kena cakap bukan di atas kertas semata-mata kalau kita nak belajar ni. Kadang-kadang pengalaman orang tu pun boleh dijadikan sebagai sumber untuk kita belajar sesuatu. Betul tak? Betul tak adik-adik? Betul kan? Jadi kalau kita tengok ni budak-budak ni macam tak ada apa kan, kita jangan rasa diorang ni tak ada ilmu. Diorang ada ilmu. Mungkin pengalaman mereka semua kita boleh tanya. Kita tanya tu kita dapat ilmu lebih, kita tak rugi pun. Kalau kita tak tanya, tu yang kita rugi tu. Kalau kita tak tanya, sebab kita mungkin pandang orang tu mungkin tak ada ilmu, mungkin dia SPM je, mungkin dia apa je, sekadar mungkin BMR je mungkin. Tapi mungkin kerana pengalaman dia tu menyebabkan mereka tu matang. Sebab tu orang panggil itu universiti paling baik adalah universiti alam, universiti kehidupan. Kita tengok universiti kehidupan ni banyak orang belajar melalui kehidupan. Okey, ini adalah struktur laluan kerjaya. Struktur laluan kerjaya ni adalah bagaimana kita nak menghasilkan anggota daripada tidak ada apa-apa, daripada awam sehinggalah dia menjadi anggota. Okey, yang ini adalah struktur laluan kerjaya daripada anggota semua lain-lain pangkat, bukan sahaja muzik. Jadinya mereka ni daripada kursus atas tentera laut, mereka di Tanjung Pergelih tu selama 24 minggu. Lepas tu mereka kursus kepakaran kelas 2. Maksudnya kursus kepakaran tu mereka dah datang ke KD Belando. Mereka dah datang ke KD Belando, kami akan ajar mereka sampailah mereka mengikuti kursus penyelidikan kepakaran. Jumlah tempoh minggu tu lebih kurang total 204 lah. Tapi mereka tidaklah macam daripada para 1 sampai para 6 mereka sentiasa ada di sekolah. Mereka sentiasa di bawah pemantauan sekolah. Tetapi apabila mereka di para 7 dan para 8, mereka sudah masuk berjawatan. Jadi mereka setelah beberapa lama mereka akan balik semula untuk mengikuti lanjutannya kepakaran. Ya. Okey, ini silibus lah. Ini kalau nak tengok pun asas khusus pecahan silibus ni pun, kalau boleh dikatakan asas muzik semua adalah lebih kurang sama je macam kita belajar grade ABRSM. Tahu tak ABRSM? ABRSM tahu? Pelatih-pelatih tak tahu? ABRSM Board of Associate Board of Royal Music kan? Ya, untuk kalau siapa yang kalau di dunia luar mereka ada panggil exam ABRSM. Tapi khusus-khusus subjek-subjek dalam ni dia lebih kurang sama je macam ABRSM sebab kita dapat kajian syllabus tu. Jadi kita dah letak kalau grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 berdasarkan ABRSM punya standard. Jadi kita sudah masukkan mereka dalam masukkan subjek tu di dalam subjek ini.
Okey, kalau subjek-subjek yang pelik sikit macam tiupan istiadat, kawat dan formasi itulah yang tidak diajar di dalam ABRSM. Sebab itu melibatkan ketenteraan. Jadi dia hanya belajar di dalam Navy saja. Itu je. Okey, fasiliti kami ni tidaklah sebesar mana kan, untuk melahirkan anggota yang ramai semua kan, tapi dia lahir di tempat yang kecil sebenarnya. Macam ni lah, hukum alam lah kan, baby baru lahir dia kecil je, lepas tu dia dah besar kan, dia besar kan, tapi daripada rahim ibu yang kecil. Sama juga sekolah kami pun dia tak besar, kecil je, sebelah ni je. Kalau tadi perasan tu kecil je. Tetapi itulah kami melahirkan anggota-anggota Pakanan Pancaragam melalui fasiliti-fasiliti yang kecil, tapi kita membangunkan sumber manusia tu daripada segi aspek pemikiran mereka. Kita membangunkan mereka daripada aspek rohani mereka, cara mereka nak belajar, cara mereka nak cakap. Kita kembangkan ilmu dia, kembangkan pemikiran mereka. Okey, bilik kuliah kami tu ada ke tak bunyi? Bilik tidak bunyi tu tadi ada di sebelah sana. Ada store. Okey, bilik kuliah ni tu ada satu je sebelah. Ada satu je kan? Tapi semua boleh. Okey, dan akhirnya walaupun tempat tu kecil, tapi kami punya event ataupun kami melahirkan anggota yang telah mendasari segala event-event di dalam Malaysia dan even di luar negara juga. Baru-baru ni Lieutenant Khalid telah pergi ke Korea untuk fleet review. Fleet review membawa nama TIDM melalui band untuk fleet review di sana. Okay, rangkaian Hari Kemerdekaan yang biasa lah. Kalau siapa dah pergi tengok Hari Merdeka tu memang sentiasa ada lah. Memang tiap-tiap tahun ada. Sekolah Saint John pun ada kot. Betul tak? Saint John mesti ada punya. Memang selalu dijemput. Okay, makan beradat. Okay, tamat sudah. Saya jadi ada persoalan tak daripada Datuk, tuan-tuan, puan-puan, datin dan kadet semua? Ada persoalan-persoalan tak melibatkan tentang aspek akademik? Aspek akademik dalam muzik ni. Nak tanya tentang bagaimana kami nak latih anggota yang ni ke macam mana? Ada? Adik-adik semua? Ada yang berminat nak train kat sini. Ada yang berminat ke? Sebenarnya ada satu soalan dalam Navy ni, saya sendiri selalu tanya pelatih saya, what drives you into music? Kenapa you pilih jadi band punya music? Ya, betul. Siapa tak pilih dia lain? Nak tanya pandangan, kenapa banyak lagi kenapa pilih label band kadet ni Banyak pilih dari tuan pilih. Parents ke ataupun memang kehendak sendiri ya? Paksa rela. Paksa rela tu. Minat muzik. Ya, selalu ada orang minat. Saya. Saya permohonan pegawai graduan, bukan anggota lain pangkat. Dan selalu kalau permohonan pegawai graduan ATM, Angkatan Tentera Malaysia, pegawai graduan mereka akan iklankan di dalam surat-surat khabar. Even kalau tengok berita pun ada bawah tu dia tulis permohonan pegawai graduan ATM. Ada kalau tengok berita pun ada. Dan saya salah seorang yang memohon lah, dan saya punya buddy saya ni. Sama-sama juga ATM. Saya tak sama batch, saya senior sikit lah. Satu set. Satu set. Saya tu nombor pun satu beza pun. Alumni dah masuk dah. Oh, saya next week ada temu ke master. Master music. Okey lah, kita dalam ilmu ni kita jangan berkira umur lah. Dia umur berapa pun janji boleh belajar je. Kan, dia tak kira umur. Okey, ada apa lagi soalan? Ada soalan lagi? Kenapa masuk muzik ya? Kenapa you ada degree dalam muzik? Ya. Tapi you nak main dalam Navy? Macam mana? You ada degree muzik. Ya. Kenapa nak masuk Navy? Boleh main band lain, boleh masuk
Okey. Ada harmonik apa kan. Okey, ini saya punya view tentang muzik Ada orang muzik semua tahu tentang muzik tetapi lain view lain-lain. Saya punya muzik, saya punya view, saya nak something yang kalau saya main muzik, saya nak ada efek dengan orang tu. Bukan main muzik untuk melalaikan orang tu. Saya main muzik, saya nak ada kesan pada orang tu. Contoh, saya dulu masa belajar lah masa saya form 1 sampai form 5, saya start main muzik band saya gig tau. Saya pergi join gig sana gig sini kan. Aliran grunge nak panggil kan. Nirvana apa semua kan. Lepas tu saya main gig semua, kita main betul lah. Kita main band kan, kita main band, dia orang lalai tau. Orang joget-joget sana joget. Ini personal view saya ini untuk saya. Kali mungkin lain lah kan. Selepas saya form 5, saya fikir kan, aku main muzik ni untuk apa lah? Fikir main muzik ni untuk apa? Untuk melalaikan orang ke apa? Kan? Untuk melalaikan orang je, macam nak hiburkan orang kan. Jadi kita muzik jadi macam nothing tau. Sebab tu orang kata ahli muzik kan. Kalau tengok cerita ibu motor kan, orang tak perlu beli ahli muzik kan. Tapi kenapa orang sampai beli itu? Sebab saya mula berfikir dan saya form 5. Jadi bila saya masuk UiTM, saya tak main muzik lagi sebab faktor kekangan keluarga lah. Kekangan keluarga saya cakap main muzik ni tak ada kerja lah nanti kan. Jadi itu yang saya ambil diploma kulinari. Saya ada diploma kulinari UiTM, diploma seni kulinari. Masak-masak lah. Tapi intention nak main muzik tu ada. Jadi saya join nasyid kan. Join nasyid semua, join pergi lawan sana lawan sini, pergi Bangkok, pergi Endon apa semua kan. Itu menenangkan sikit hati saya sebab apabila saya main muzik, apabila saya bermain muzik, masa itu saya main gitar, budak-budak penasyid semua kan. Jadi dia efek dengan orang itu, efek dengan audiens tu, orang tu mendengar, menangis, taubat apa semua kan. Even diorang rasa ada kesan pada diri dia kan. Sebab itu apabila saya sambung degree muzik, saya mula membuat kajian Sem 1, Sem 2, Sem 3, saya masih lagi new lagi lah kan. Apabila saya Sem 4, saya mula menjurus kepada muzik military. Saya mula membuat kajian tentang muzik-muzik daripada Turki Osmania kan. Ketenteraan mereka nak pergi berperang. Sebelum tu mereka orang panggil sokol, orang panggil satu, orang panggil malam sufi. Diorang sebelum esok nak pergi perang, mereka akan berzikir ramai-ramai semua malam tu. Jadi mereka dah berfana semua kan. Jadi mereka esok pergi perang tanpa takut. Jadi itu peranan muzik. Jadi saya buat kajian daripada situ. Sehinggalah saya habis graduate, saya mula nak mencari mana tempat saya boleh mengekspreskan diri saya dengan muzik saya. Jadi itu yang saya tidak masuk industri muzik walaupun ada offer. Saya sebelum tu saya dah buat muzik iklan, muzik untuk film scoring, muzik iklan, jingle writing kan, film scoring. Jadi saya tak dapat kepuasan saya. Jadi saya memilih military ni sebab dia ada efek. Sebab apabila saya main muzik, orang akan lebih bersemangat, orang akan lebih itu untuk saya personal view. Okey cik, itu personal view Alis? Maksudnya Okay, saya lain sikit lah. Saya dulu liar. Tengok kau. Saya belajar di ATM, rambut saya panjang. Dulu lah saya rasa arwah ayah saya pun mesti tension dengan saya kan. So before saya join Navy, saya music director di TV Al-Azhar. Saya buat 2 program TV untuk Assalamualaikum dan juga Mu'allaf Studio. So suddenly I got call from ATM, dia offer untuk music. Dan soalan pertama saya, dalam tentera ni ada music ke? Sebab kita pelik kan. And then saya try bila interview semua lepas, bila dah masuk tu dia macam terkanga kejap kan. Macam betul ke aku punya pilihan ni? That's the first question yang saya kata, betul ke aku punya pilihan ni? But suddenly after going through a few training dan ditauliahkan, saya rasa Navy make saya sekarang. Saya dengan dulu timing out, walaupun music okey, tapi disiplin diri tu saya tak ada. Bila sekarang saya masuk Navy, pengurusan terurus. Dan benda yang paling saya suka adalah dulu saya ni jenis introvert punya orang, jenis pentingkan diri sendiri kan. But bila sebagai pegawai jurulatih ni, saya kembangkan ilmu saya tu kepada semua anggota TLDM berkepakaran pancaragam dalam Malaysia. So instead of being myself, I got sharing with everyone. So saya boleh produce more. So I got juga semua saya berpegang pada prinsip ASK lah. Walau macam mana pun saya berpegang pada ASK, attitude, skill and knowledge.
but without attitude, skill and knowledge, you cannot gain. Okay? Okay, ada soalan mungkin terbuka pindah sikit ya untuk ni. Kedek-kedek semua ada soalan tak? Nak tanya? Okey, tanya. Okey, terima kasih. Okey, TLDM nama dia Tentera Laut Diraja Malaysia. Bila tentera ni dia besar kan, dia menjaga perairan, dia menjaga keselamatan, gitu. Jadi bila sebut tentera je, dia bukan main band je. Dia ada lain, dia kena jaga dari perairan kita, dia kena jaga aset, dia kena jaga kewangan, gitu. Jawab. Kalau band saja boleh, ada kita band saja. Navy pun yang ni lah yang kita tengok tu Navy band lah. Ada soalan lagi? Pegawai waran? Pegawai waran? Pegawai waran ni mana? Pegawai waran satu tak? Okey. Okey ya, kalau nak just share lah, ala-ala ibu bapa ada kan, terus you punya anak-anak ni dah memang minat muzik, why not you send them untuk ada grading system kan, so that dia punya ilmu muzik tu diperakui untuk mana-mana agensi ataupun dia orang senang lah nak tahu level dia orang. Dan benda tu sebenarnya sangat bagus lah untuk dia orang punya future punya. Even kemasukan ke universiti, kalau MBSM pun sekiranya contoh subjek-subjek yang memerlukan skill, dia SPM tu dia ni sikit, tapi dia boleh consider kita punya sertifikat tentang contoh music kan. Contoh kalau dia ada MBSM level 5, dia boleh straight to diploma. Itu my recommendation. Kau tak sayang Yang kreatif muzik ni penat kan? Nak hafal, nak baca tu notes, bukan semua orang boleh baca. And then jangan ingat muzik murah. Saya dulu belajar UiTM, orang takkan panggil saya kalau bayaran tu bawah RM2,500. Saya jenis demand. Sebab saya tak nak orang tengok muzik tu murah. Jadi ini bukan sekadar nak duit. So jangan anggap ada pemikiran, saya tak salahkan kalau Rehan kan si Ramli sebab cerita ibu motor tu. Tapi kita yang max value pada apa kita performance. okey. Ada soalan lagi? Ada ya? Okey, seperti yang saya dah terangkan tadi itu, mungkin dah terbuka minda ke apa. Jadi sekolah pengajian pengurusan muzik amat mengalu-alukan jika ada pelatih-pelatih, pelajar-pelajar yang mahu mendalami ilmu muzik melalui sistem ketenteraan. Boleh request kepada pihak unit kami lah, KD Pelandu. Mungkin dalam seminggu kami akan bagi train belajar muzik, lepas tu ambil ilmu ketenteraan, belajar muzik ketenteraan, dan kita akan rasa bagaimana disiplin tu boleh berubah melalui muzik. Ya? Okey, saya kalau tidak ada soalan lagi, saya sudahi. Saya sudahi taklimat saya dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum. Okay, baik, seterusnya untuk acara lawatan kita pada pagi ini, kita akan berada di luar ni untuk meramah mesra bersama dengan anggota-anggota pancaragam, anggota kawat senyap, anggota drumline. Nanti tanyalah abang-abang tu tentang apa yang nak ditanya. InsyaAllah akan terjawab kat luar sana tu. Dan sehabis ramah mesra, pancaragam dan kawat senyap akan buat persembahan terakhir di hadapan sana. Sebab tadi kita buat persembahan awal tadi, Datuk tak sampai lagi. So sebagai pembukaan dan penutup, kita akan buat persembahan tu. So sekarang kita sama-sama beramah mesra dengan persilakan.